to do is play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang, Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni korang mesti terkejut. Kenapa baju Kamar hari ni macam nak pergi rumah kahwin kan? Sebab memang betul pun saya daripada wedding event. Tapi hari ni Kamar ada satu kisah seram yang menarik dan kali ni adalah, dia bukanlah kesinambungan tapi dia adalah kisah seram daripada subscriber yang sama iaitu Kak Fah. Dan macam korang tahu kisah-kisah seram yang Kak Fah lalu ini memang seram-seram gila semuanya and kebanyakannya memang jarang dengar pengalaman-pengalaman macam ni. Dan ini merupakan kisah yang mungkin terakhir yang Kak Fah nak kongsikan dengan kita semua. So, Kamar terpaksalah dividekan sampai 3 video ya sebab cerita dia memang panjang. Kisah yang terakhir ni adalah pengalaman yang bagi Kak Fah memang paling hardcore lah yang pernah berlaku dalam hidup dia. Dan ini dia sendiri yang alami. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kisah yang Kak Fah nak kongsikan kali ni adalah tentang kejadian yang berlaku masa dia pergi bercuti. So, time tu nak dijadikan cerita Kak Fah bercuti dekat satu hotel ni dalam keadaan dia period head. So, cerita yang pertama ni berlaku masa tahun 2022 pada bulan Mac. Masa ni Kak Fah bawa mak dia pergi bercuti sama-sama dekat Penang sempena birthday mak Kak Fah lah. Jadi, diorang ingat nak jalan-jalan, santai-santai kat sana, tenangkan fikiran. Tapi, sebenarnya Kak Fah ingatkan adik-adik Kak Fah pun akan follow lah trip diorang pergi ke Penang tu. Jadi, Kak Fah pun book lah satu bilik besar macam family suite tu kan untuk mereka berempat sekeluarga ni. Tapi last masing-masing busy. Ada yang kerja, ada yang tak dapat ikut sebab ada hal masing-masing lah. Jadi yang tinggal available ni hanyalah Kak Fah dan juga mak dia. So Kak Fah dah booking pula bilik yang besar untuk keluarga tu. Jadi Kak Fah pun on je lah. Tak apalah, bilik besar-besar tu duduk 2 orang sahaja. So bagi Kak Fah, hotel ni tak adalah macam menyeramkan sangat dia punya rupa. Biasa-biasa je. Lagipun dekat Penang ni memang banyaklah hotel yang kekalkan, orang kata apa, design-design dengan perabot tu macam lama. Nampaklah vintage dekat situ kan. Jadi masa Kak Fah check in, Kak Fah tengok kawasan hotel tu memang cantik. Cuma yelah dia macam nampak vintage, macam design-design orang dulu-dulu. Bak kata Kak Fah nak lagi describe lebih detail lagi macam cerita Nana Tanjung. Nana Tanjung punya style tu. Dan Kak Fah pula dapat bilik yang paling hujung sekali dekat dengan pantai. Hotel tu memang betul-betul tepi pantai. So, bilik yang Kak Fah dapat tu dekat level 23, tingkat 23. Masuk je bilik tu memang luas, besar gila. Tapi masuk tu memang buka-buka pintu tu, aircon tu memang dah turn dah. Memang dia dah bagi on. So, Kak Fah memang dah dengar lah bunyi aircon tu. Bising gila. Mungkin sebab aircon tu dia guna jenis yang lama. Jadi memang berbunyi sikit lah. So, Kak Fah Kak Fah buat tutup mata je lah bab tu kan. So, semuanya okey saja sampailah malam. Kak Fah dengan mak dia pun dah penat. Masa tu memang seharian ya diorang keluar ke sana ke sini. Mak Kak Fah pun akhirnya dah lena, dah tidur. Masa ni pula kan Kak Fah tengah period kan. Jadi memang lagi rasa lesu, lagi rasa penat lah. Dengan period pain segugutnya kan. So memang malam tu Kak Fah rasa nak tidur je. Mak Kak Fah ni pula jenis yang tak suka tidur atas katil tau sebenarnya. Dia, mak Kak Fah memang dah biasa tidur dekat bawah, dekat lantai, bentang tutup macam tu lah. Sebab mak dia kata macam tak selesa. Dan mak Kak Fah ni jenis yang terjaga. Ada rasa sikit pergerakan memang terus terjaga daripada tidur. Jadi kalau tidur atas katil, bila orang bergerak-gerak kan, memang akan terasa lah kan. Mungkin sebab itulah mak dia macam asyik susah nak tidur. Sebab kalau tidur atas katil tu memang asyik-asyik terjaga orang bergerak sana sini. So malam tu
Mak Kak Fah tidur dekat lantai. Okay, tidur dekat bawah, bentang tutup macam biasa. Kak Fah pula dah tak boleh dah nak pujuk mak dia tidur dekat atas katil. Katil tu pula waktu tu katil king. Sebab family suite kan. So sebesar-besarnya katil tu. Kak Fah tidur seorang-seorang atas katil tu. So Kak Fah memang jenis tidur mengiring ke kanan. Masa tu dia mengiring tu, dia menghadap ke balkoni tau korang. Pemandangan dia adalah balkoni. Jadi Kak Fah tidur dekat hujung kanan katil, manakala mak Kak Fah tidur di lantai sebelah lain, dekat kiri katil. Dan ada satu lagi ruang, orang panggil tabletop, dan juga bilik air sebelum sampai ke pintu. Maksudnya kawasan kat situ memang agak luas lah untuk 2 orang saja menginap. Dan sambil Kak Fah nak tidur time tu kan, Kak Fah tengah OTP lah dengan someone ni. Someone ni kononnya masa tu Kak Fah tengah cuba berkawan lagi lah dengan si jejaka ini. So memang kebiasaannya Kak Fah memang duduk dengan jejaka tersebut, sleep call lah setiap malam ketika itu. Tengah mamai-mamai nak tertidur time tu kan, tiba-tiba lelaki tu tegur Kak Fah. Bunyi apa tu? Kak Fah pun tengah mamai-mamai jawab lah kan, bunyi aircon. Sebab bunyi aircon tu memang kuat, dan kedudukan aircon tu pula memang dekat je dengan Kak Fah. So memang kemungkinan memang itu je lah yang paling kuat pun orang yang tengah sleep call ni dengar kan. Tapi kawan Kak Fah tu cakap lagi, bukan, cuba diam, cuba dengar betul-betul. Tapi Kak Fah ni langsung lah tak ada terfikir benda-benda pelik masa tu. Kak Fah masih lagi jawab, ya betul, bunyi aircon tu memang bising daripada pagi tadi lagi. Kemudian kawan Kak Fah cakap, bukan, cuba awak dengar betul-betul, ada bunyi orang menangis. Elok je dia cakap macam tu. Aircon yang bising tadi tu tiba-tiba senyap tau. Langsung tak ada bunyi, macam orang tutup switch off aircon tu. Padahal daripada pagi tadi bunyi bising sangat, tak henti-henti. Dan semua benda di sekeliling pun tiba-tiba senyap. Langsung tak ada bunyi apa-apa, sunyi sepi. Betul-betul sunyi tahap yang Kak Fah boleh dengar jarum jam tangan dia bergerak tau. Tapi macam Kak Fah cakap lah, Kak Fah memang syukur Alhamdulillah tidak diberikan keizinan untuk berdepan secara face to face dengan makhluk halus ni. Memang orang-orang sekeliling Kak Fah yang akan mengalaminya tau. Jadi Kak Fah langsung tak dengar bunyi tangisan tu. Kawan Kak Fah ni pula ada kebolehan lah sikit untuk tahu. Kadang-kadang dia pernah nampak dan juga dengar benda-benda ni, sebab dia pun pandai mengubat juga. Jadi kawan Kak Fah ni memang cepat notice, cepat perasan bila ada something yang tak kena. Dia sensitif jugalah dengan makhluk gaib ni. So kawan Kak Fah ni akan bagi tahu Kak Fah bila dia ada rasa benda yang tak kena. Dan Kak Fah ni pula jenis antara yang percaya tak percaya, macam tu kan. So kadang-kadang Kak Fah abaikan. Tapi pelik lah juga keadaan tiba-tiba jadi sunyi sepi lepas kawan dia cakap macam tu tau. Sedangkan aircon tu daripada pagi tadi tak berhenti bunyi, tiba-tiba boleh senyap. Tapi bila Kak Fah tengok, memang still on tau. Cuma bunyi dia tu seolah-olah orang tekan off, macam matikan switch aircon tu. Kemudian kawan dia sambung, dia makin dekat dengan awak, bunyi tu dah sayup, cuba tengok dekat balkoni. Menurut Kak Fah, dia ingatkan Kak Fah ni buat seekers paranormal. Bila dah tahu benda tu ada, kita nak pergi lagi tengok yang mantap lah kan. So Kak Fah terus cakap, tak nak, saya ngantuk nak tidur, biar je dia kat situ, asal dia tak kacau saya dah. Tapi masa tu Kak Fah terus rasa macam ada orang perhatikan dia dari arah pintu. Masa tu dari belakang Kak Fah, Kak Fah membelakangi pintu tau. So masa tu Kak Fah rasa macam nak panggil mak dia, tapi sebab kedudukan mak Kak Fah ni agak jauh daripada Kak Fah waktu tu, yelah, seorang hujung sini, seorang hujung sana kan. Jadi mungkin agak susah lah mak dia nak dengar, sebab katil tu pun memang agak besar dan Kak Fah pun tak nak pusing ke belakang. Jadi Kak Fah abaikan je. Tiba-tiba Kak Fah rasa dekat hujung katil sebelah sana macam melendut. Kak Fah kan duduk kat hujung katil tu, besar katil king, dia duduk belah hujung-hujung pula. Belah hujung kiri tu dia rasa macam melendut tau, macam ada orang duduk dekat bucu katil. Teruslah Kak Fah rasa macam berdebar kan. Dan kali ni Kak Fah yakin yang ini bukan mak Kak Fah. Kak Fah terus cakap dekat kawan dia tengah sleep call tu, cakap, awak saya nak tidur sebab dah penat, esok nak jalan-jalan lagi. Dan Kak Fah cakap dengan dia, jangan matikan call. Kak Fah terus bekukan diri tanpa toleh ke kiri, kanan, ke belakang, sampailah akhirnya Kak Fah tertidur. Dan Alhamdulillah tak ada apa yang jadi malam tu. Esok pagi masa on the way nak turun pergi breakfast dengan mak Kak Fah kan, Kak Fah ceritalah apa yang terjadi malam tu sambil dorang jalan masuk ke dalam lift.
Lepas tu masa tu ada seorang guest tau dalam lift tu. Jadi Kak Afah macam diam lah, berhentilah kejap cerita tu dan tunggu guest tu keluar. Bila diorang keluar, tinggallah Kak Afah dan mak dia berdua dalam lift tu. So Kak Afah terus cakap kan, Mama nak tahu tak semalam kan, belum sempat Kak Afah habiskan ayat, terus tiba-tiba lift tu rosak, mati, macam blackout dan gelap gelita. Kak Fai memang suspend gila waktu tu, berdebar, panik. Dah lah tak pernah terperangkap dalam lift tau. So itu pengalaman pertama Kak Fah terperangkap dalam lift. Tapi Kak Fah macam kena juga act tenang sebab tak nak mak dia turut cemas. Jadi cerita yang Kak Fah nak cerita tu terpotong dekat situ tau. Tak sempat nak cerita apa-apa pun. Kak Fah terus tekan butang emergency untuk minta pertolongan dekat dalam lift tu. Dan agak lama lah Kak Fah tekan. Masih tak ada respon. Dalam 5 hingga 10 minit barulah ada orang jawab. So Kak Fah terus cakap, saya terperangkap dalam lift ni. Lift blackout, tak bergerak. So orang tu pun teruslah check. Dia cakap, ada lift blackout? Dalam sistem kami okey je. Kejap ya, dia kata macam tu. Rupanya panggilan tu tidak diterima mereka dan dalam sistem memang tak nampak pun ada lift yang breakdown. Sebab tu diorang lambat respon korang. So setelah beberapa minit barulah lift tu menyala semula. Tapi sebaik saja pintu tu terbuka, diorang dah ada dekat tingkat 4 dan pintu pun tertutup semula dan pegawai tu bagi tahu diorang yang lift dah okey. So lift tu pun bergeraklah kembali ke aras level diorang, iaitu tingkat 23. So keluar je daripada lift, muka Kak Fah memang terus pucat dan dia terus cerita dekat mak dia. Dia tak nak bagi akak cerita dekat mama ke? So mak dia cakap lah kan, dia dengar lah tu akak nak cerita pasal dia. So diorang pun berjalan lah sampai ke kafe dan Kak Afah hanya bercerita sebaik sahaja diorang sampai dekat kafe sambil diorang makan-makan tu. Alhamdulillah lah, lepas tu tak ada apa-apa lagi yang berlaku. Mungkin benda tu sahaja nak bergurau. Orang kata apa, salam perkenalan. Masa tu barulah Kak Afah betul-betul percaya apa yang kawan Kak Afah yang diorang sleep call malam tadi tu cakap dan bagi tahu Kak Afah sebab dah terjadi dekat diri sendiri kan. Nasib baiklah tak ada apa-apa yang teruk berlaku. Dan macam biasa, balik tu Kak Afah sakit, demam panas. Tapi sebab dah banyak kali terjadi benda-benda macam ni, Kak Afah macam dah biasa dah dan anggap benda ni tak ada apa-apa pun. Mungkin tertegur, benda-benda macam tu biasalah kan. So Kak Afah makan je ubat, minum air penawar sampai sihat balik. So itu kisah pertama dekat hotel ya. So kisah kedua Kak Afah nak kongsikan ni terjadi pada tahun yang sama juga, pada tahun 2022, iaitu pada bulan Februari. So masa ni Kak Fah bercuti dekat Johor Bahru dengan 2 orang kawan Kak Fah. Tapi tak ada apa-apa pun pelik berlaku. Hotel semua okey. Malam pertama okey. Tapi bila malam kedua, lepas seharian diorang ni berjalan, malam tu memang last checkpoint lah. Diorang nak pergi Bazar Karat, nak balik ke hotel. Dari Waze dekat je hotel diorang tu dengan bazar diorang nak pergi tu. Orang kata apa, Bazar Karat tu kan, tak sampai 20 minit lah. Tapi malam tu, korang tahu tak apa yang terjadi? Diorang rasa jauh gila perjalanan diorang. Pusing. Masa tu pula Kak Fah yang drive. Dan diorang ni memang lalu tempat yang sama lebih 5 kali. Dan makin lama diorang ni makin masuk ke kawasan yang makin pelik. Agak-agak waktu tu memang nak dekat 40 minit lah Kak Afah ni drive. Diorang masuk ke kawasan perumahan kampung yang nampak macam telah ditinggalkan lama. Suram je. Rumah pun jarak-jarak di antara rumah-rumah yang lain. Ada kereta buruk yang tersadai dekat tepi jalan. Tak ada sebiji kereta pun yang lalu dekat kawasan tu. Hanya diorang saja dekat situ. Jalan pun kecil orang. Makin lama diorang masuk ke dalam, kawasan nampak macam ke arah hutan. Kiri kanan hutan. Gelap dan berkabus. Hanya ada lampu jalan je. Tu pun ada sebatang 2 lampu je. So Kak Afah dah mulalah rasa macam tak sedap hati kan. Tapi masing-masing dalam kereta diam. Jalan punya jalan, akhirnya tembus ke kawasan something yang macam tak pasti rumah ataupun istana, sebab dia nampak macam besar tau, macam rumah agam kan. Tapi kosong dan suram. Lampu terbuka, tapi lampunya tu nampak malam, macam warna oren-oren dan menakutkan lah. So masa ni salah seorang daripada kawan dia memang power bab ingat jalan tau. Jalan sekali je dia dah boleh hafal. Tapi time tu
dia pun macam dah lost, blur-blur juga nak bagi instruction. Waze pula time tu asyik redirect and pergi makin jauh. Masa ni Kak Fah tengah on call dengan kawan yang sama masa kejadian dekat Penang tu. Cumanya dalam masa tengah on call tu tak bercakap sangat lah dengan dia kan, sebab tengah fokus driving. Lama-lama bila jalan tu makin melerit, Kak Fah pun cakap lah dekat kawan dia yang dalam on call tu kan, saya rasa saya sesat ni, dah dekat sejam tak sampai-sampai lagi. Lepas tu kawan dia pun teruslah video call dan suruh Kak Fah ni halakan kamera ke arah jalan. Tak lama lepas tu kawan Kak Fah ni tanya, ada yang pirit ke antara korang semua ni? And then Kak Fah terus terkejut sebab masa tu memang ada seorang kawan dia orang ni tengah pirit. Dia pun terus jawab, oh patutlah diikut. Allah. Lepas tu kawan dia kata, tunggu sekejap, dia minta pertolongan kawan dia untuk tengokkan. So sementara tu Waze arahkan diorang ni sampailah masuk ke satu laluan bangunan macam mall tau. Tapi apa yang malangnya, mall tu telah ditinggalkan. Bangunan tu memang nampak macam dah tak guna sebab penuh dengan semak samun, orang kata apa, lumut, memang gelap. Dan tiba-tiba Waze tu cakap, continue straight and you will arrive to your destination. Diorang panas sama sendiri. And korang tahu tak dekat mana dia kata dah arrive destination tu? Waze tu arahkan diorang untuk naik ke arah parking lot bertingkat bangunan tinggal tu, yang clearly memang ada sign palang dilarang masuk. So diorang memang berhenti terus dekat bawah tu, takkanlah nak naik ke atas kan, sebab memang tak ada jalan connection pun. Kalau diorang dari atas parking lot tu, mana tahu ada shortcut ke apa, tapi tak ada. So Kak Fah terus cakap dekat kawan dia yang tengah on call tu, sambil kamera tu dia tujukan lah ke arah bangunan tu. So cepat-cepat kawan dia suruh diorang ni patah balik dan keluar dari situ, sambil dia dan kawan dia tu tolong lah daripada jauh kan, ada baca-baca ayat sikit. So elok je diorang keluar dari situ. Teruslah diorang jumpa jalan yang besar yang memang diorang dah biasa lalu dari semalam, daripada pagi tadi. Dan terus kawan dia yang pro jalan tu ingat balik arah ke hotel diorang. Memang tak jauh pun dari tempat diorang keluar tadi, dalam 8 minit macam tu diorang terus sampai ke hotel. Dan ya, bangunan tinggal tu memang dekat je dengan hotel diorang rupanya. Cuma diorang je tak perasan. Memang tak nampak pun masa waktu pagi. Punyalah diorang lega masa tu sebab risau kan apa-apa jadi. Dah lah diorang 3 orang je. Lepas tu 3-3 ni perempuan. Masa tu kawan dia terus cakap suruh masuk baca Al-Fatihah dulu, basuh kaki. Dan kawan yang pirit tu suruh mandi terus, bersihkan diri. Jadi diorang ikutlah kan nasihat tu. Dan berdebar-debar jugalah waktu tu Kak Fah, sebab risau, nasib baiklah tak nampak apa-apa benda yang menakutkan kan. So kawan Kak Fah tu cakap lah benda tu ikut dari siang tadi, sebab ada di antara mereka ni yang dia mahukan, mungkin darah pirit ke, wallahualam. Lepas tu menurut kawan Kak Fah yang boleh nampak ni, dia kata benda tu ikut diorang sebab nak suruh diorang ni hantar dia balik ke tempat dia. So Kak Fah macam suka-suka kau je kan, dah lah ikut orang tidak diajak, tidak diundang, lepas tu nak suruh hantar pula kan. Dia macam scary ya kalau benda yang macam berkaitan dengan electronic devices tunjuk ke arah lokasi-lokasi yang tidak boleh dimasuk, yang menyeramkan, itu sumpah seram. So kita move on kepada kisah yang ketiga, which is kisah yang terakhir. So kisah yang ketiga ni baru-baru je lagi terjadi. Masa tu Kak Fah ada bercuti ke Kuantan tahun bulan lepas. Dan kejadian ni macam deja vu bagi Kak Fah sebab dia lebih kurang sama tau terjadi lagi. Kali ni Kak Fah dengan sepupu perempuan yang jaga arwah pakcik Kak Fah tu pergi bercuti. Diorang pergi berdua je lah. So diorang sewalah satu rumah ni betul-betul dekat tepi pantai, sebab nak, orang kata apa, nak suasana healing tepi pantai kan. Tapi sepupu Kak Fah ni dia penakut sikit. Kena pula time tu first day diorang nak pergi tu tengah period day 1. Sepupu dia tu tengah datang bulan hari yang pertama. So benda tu macam lagi rancak lah. Diorang dapat bilik second last yang paling atas, which is level 13. Level atas sekali adalah 14. So malam yang first tu elok je masuk pukul 11 malam. Sepupu Kak Fah tiba-tiba tegur,
kau dengar tak bunyi apa tu? Masa tu Kak Fah tengah on call main Mobile Legend tau dekat handphone. So pakai earphone, jadi tak jelas sangat lah kalau dengar bunyi apa-apa dekat persekitaran kan. So bila Kak Fah buka earphone, dekat atas memang clear bunyi orang tengah ubah-ubah perabot tau, dengan bunyi tapak kaki berjalan. Tapi Kak Fah cakap dekat kawan sepupu dia tu, biasalah tu, tak payah layan, biar je. Tapi makin lewat malam, makin rancak pula bunyi dia. Selepaslah kakak saudara dia dah tidur, Kak Fah masih lagi main game. Masa ni dekat atas tu macam ada bunyi segerombolan kanak-kanak tengah berlari serentak tau. Sebab bunyi dia macam banyak sangat tapak kaki dan sangat jelas berjalan laju. Masalahnya diorang sewa bilik ni style yang studio tau, satu bilik je kan. So besar mana je lah ruang anak orang atas ni nak berlari tak berhenti-berhenti. Korang dapat bayangkan tak? Lepas tu bunyi perabot tu pula diubah macam non-stop, macam jauh betul dia nak seret sofa tu dari hujung ke hujung, hujung ke hujung kan. Bunyi guli pun berbalik-balik macam diorang betul-betul tengah main dekat atas ceiling. Sampai kan bunyi-bunyi ni boleh didengar oleh kawan dia yang tengah OTP. Dalam call dalam handphone tu boleh dengar tau. Ini kawan lain lah, ni kawan main Mobile Legend. So Kak Fah buat dia je lah. Tiba-tiba tengah ada sembang-sembang dengan kawan dia dalam phone kan, sambil dia main ML tu. Kak Fah suruhlah kawan dia senyap kejap. Sebab kawan dia tanya Kak Fah tau tadi. Dia kata, Kak Fah tengah buka lagu ke tengah buka TV? So Kak Fah cakap lah, Kak Fah memang tengah biarkan TV terbuka sebab tak nak suasana sunyi sangat kan. Sebab dia rasa macam dah tak sedar hati. Lepas tu kawan Kak Fah tu tanya lagi, cerita apa? So Kak Fah cakap lah, cerita Ahmad Albab. Cerita lawak-lawak je sebab buka dekat YouTube je pun. Kemudian dia tanya lagi, tengah scene apa? Ada orang nangis ke dalam scene tu? So Kak Fah cakap lah mana ada, cerita Ahmad Albab je. Takkanlah tak pernah tengok cerita P. Ramlee tu. Siapa yang nangisnya? Ada pun si baby tu lah yang nangis, dia kata kan, dalam cerita Ahmad Albab kan. Tapi masa tu scene tak ada nangis pun. Dalam tu tengah scene nyanyi-nyanyi je. Lepas tu kawan dia pun katalah dia dengar suara perempuan menangis. Jadi Kak Fah terus terdiam tau. Terus Kak Fah kata dah tak payah tegur, biar je dia. So benda ni macam bagi Kak Fah, kenapa setiap kali on call kan, tempat mana-mana dia pergi, mesti ada orang dengar bunyi menangis. Jadi memang Kak Fah rasa dijavu sangat benda ni, kejadian ni berulang sekali lagi. Dan ini kejadian yang paling fresh, baru-baru terjadi tau. So Kak Fah biarkan je bunyi-bunyi tu berlarutan sampai ke pagi. Dan Kak Fah pun tertidur macam tu je dengan TV terbuka sampai siang. So malam esoknya benda yang sama terjadi lagi, tapi ekstra sikit menurut Kak Fah. Malam tu lepas makan dekat luar, diorang on the way nak balik. So diorang singgahlah Teluk Cempedak kejap. So ingat nak turunlah jalan-jalan, tapi dengan cuaca yang agak tidak baik masa tu, dia macam kejap-kejap hujan kan. Jadi sepupu Kak Fah pun yang masih period hari kedua masa tu, dia rasa tak sedar hati. Masa nak on the way tu, diorang balik naik Waze lah. Tiba-tiba Waze gila, dia bagi diorang jalan yang agak susah. Dan sepanjang jalan tu sunyi je, korang tak ada kereta, tak banyak kereta. Bukan jalan yang sama diorang datang tadi. So Kak Fah dalam hati selawat kan, selawat banyak-banyak sebab risau kejadian macam dekat Johor hari tu berulang lagi. Nasib baiklah Kak Fah sampai ke rumah sewa tu dengan selamat. So masa dah keluar daripada lift nak masuk ke bilik tu, tiba-tiba terdengar macam ada bunyi barang yang jatuh dari belakang diorang. Ush. Ada pula lah efek guruh kan. Ada bunyi macam barang terjatuh lah kat belakang diorang. So diorang pusing lah, tengok-tengok tak ada apa-apa pun. Jadi Kak Fah apa suruh lah sepupu Kak Fah masuk dulu, cuci lah, bersihkan pad dia ke apa ke kan. So Kak Fah duduk dekat luar, baca apa yang patut sambil Kak Fah niat lah tak ganggu apa semua, jangan ganggu sampailah ke dalam rumah kan. So bila dah masuk tu, bunyi yang semalam tu masih ada tau, berterusan. Bunyi orang berjalan, macam berjalan tu berjalan laju. Lepas tu bunyi guli, bunyi perabot. Tapi kali ni awal pula bunyi-bunyi tu berhenti.
Dan sepupu Kak Fah pun tidur agak awal malam tu. So macam biasalah, lepas habis main game barulah Kak Fah tidur kan. Jadi elok Kak Fah dah tutup lampu apa semua, Kak Fah nak naik katil untuk tidur, nak terlelap je, tiba-tiba Kak Fah terdengar bunyi barang jatuh sekali lagi dekat meja makan belakang dia. Tapi masa tu Kak Fah malas lah nak toleh. Kak Fah biarkan je sampai lama-lama Kak Fah terlena, tertidur. Dalam pukul 3-4 pagi macam tu Kak Fah terjaga sekali lagi sebab panas tau. Panas sangat, sedangkan Kak Fah tidur malam tu tak pakai sweater pun korang. Tapi bangun badan dia berpeluh. Kak Fah pun tengok lah kan, dua-dua aircon tertutup. So Kak Fah bangun dan onkan lah balik aircon tu. Patutlah dia tidur berpeluh-peluh. Esoknya Kak Fah tanyalah dekat sepupu dia kan, semalam awak ke yang offkan aircon? Lepas tu sepupu dia kata tak ada pun. Dia sedar pun masa Kak Fah bangun onkan aircon tu. Cumanya dia mana nak tegur kan, takut tertegur benda lain. So diorang dua-dua check lah aircon punya setting setting remote control tu. Takutlah diorang tersetkan timer ke apa ke. Tapi tak korang. Masalahnya dua-dua aircon tu tau ter-off. Dan remote aircon tu pula memang duduk jauh dekat atas meja. So kalau nak kata tertekan masa tidur pun tak juga. Dan diorang cari juga benda apa yang jatuh kan, bunyi jatuh malam tadi. Sebab sepupu dia kata dia pun dengar juga. Tapi tak jumpa, tak ada benda apa-apa pun jatuh dekat lantai. So diorang diam je lah dan anggap mungkin benda tu nak bergurau-gurau dengan tetamu baru dekat situ. So itulah kisah dari Kak Fah. Dan menurut Kak Fah memang banyaklah Kak Fah belajar daripada pengalaman Kak Fah ni. Dan Kak Fah harap kita semua dapat ambil iktibar daripada setiap cerita dan pengalaman Kak Fah ni. Dan doakan Kak Fah semoga dipelihara daripada perkara-perkara yang tak elok. Lagi-lagi dengan kondisi Kak Fah sekarang ni, macam setiap kali Kak Fah cuba berkawan dengan orang lain, mesti ada halangan. Sebab sekarang ni Kak Fah sebenarnya kan dia duduk rumah seorang-seorang kan, kat rumah sewa tu kan. Tapi Kak Fah baru tengah 3 bulan ya Kak Fah MC, sebab Kak Fah mengalami aksiden kemalangan patah rahang daripada bulan Oktober tahun lepas. So Kak Fah memang tinggalkan rumah tu 3 bulan kosong. Jadi Kak Fah dah sekarang tengah tempoh recovery dan dah kembali bekerja semula. So rumah tu dah lama ditinggalkan lah. Jadi so far Kak Fah kata alhamdulillah masih okey, tak ada apa-apa lah, benda-benda pelik berlaku. Cuma Kak Fah risau sebab pengalaman-pengalaman sebelum ni kan, sebelum ni tinggal kat rumah tu macam-macam jadi bila dah 3 bulan kosong dan dia tiba-tiba masuk balik rumah tu, jadi dia macam segiau sikit. So itu sajalah video untuk kali ni. InsyaAllah. So thank you sangat Kak Fah sebab sudi kongsi pengalaman ni tak semua orang lalui tau. So kamu percaya ini ujian yang Allah bagi dekat Kak Fah. Maksudnya Kak Fah antara orang-orang yang kuat lah, antara orang yang kuat untuk menghadapi benda ni kan. Mungkin ada ganjaran yang luas selepas ini. Harap Kak Fah dapat tempuh ujian ni dengan penuh kesabaran insyaAllah. Dan semoga Kak Fah sentiasa dilindungi Allah SWT dan dijauhi daripada perkara-perkara syirik dan khurafat. So thank you. Dah tengok video sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.